Tu tuan-tuan, VVIP tawaf. Kita tak tahu tuan-tuan. Siapa yang pergi haji tuan-tuan, masa malam Muzdalifah tu, tuan-tuan balik ke Mekah. Kalau boleh jalan kuat 11 kilometer ya, jalan lah. Orang Turki semua berjalan. Ya Allah Akbar, Allah Akbar tuan. Jalan lah. Wah, hebat. Saya pun balik sampai di Mekah tuan-tuan. VVIP seluruh dunia. Dijaga oleh askar Mekah. Askar Arab lah. Jadi saya tengok-tengok, jamaah masuk. Dia kata, ustaz tu askar jaga tu. Tak apa. Tu sultan tu. Saya kata, sultan pun dia orang bukan ketahu. Tidak. Sultan buat haji pakai apa? Kain ihram. Takkan sultan buat haji pakai samping? Bubuh dengan tengkolok mana boleh? Mesti pakai kain ihram. Mana sama? Mesti sama dengan kita kan? Dia jamaah masuk. Ustaz sultan. Sultan. Kita pun sultan juga. Jom. Masuk. Arab ingat kami VVIP. Arab pun jaga. Bila jaga tuan-tuan, alhamdulillah lah, masuk depan saya Sultan Ahmad Shah, sebelah saya Datuk Khair Toyo, sebelah lagi Mustafa Muhammad. Tengok sana Sultan Maghribi. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tanya Sultan Ahmad Shah. Kalau berani lah. 2006 pergi dengan saya ni, dengan jamaah. Saya pun masuk, saya kata ikut saya. Subhanallah. Senang. Itu penting mutawif. Kalau tuan-tuan pergi dengan mutawif Indon, kadang-kadang bapak ya sekarang Jabal Uhud ya bapak ya, sebelah kanan ya bapak tengok ya bapak ya, kita tak faham. Kepala bapak dia. Duk bapak kan. Bapak ibu ya ibu, bapak. Ni orang utara. Faham kan? Boleh faham kan? Saya ceramah faham lah tu. Kalau tak faham tu nak mampus lah tu. Faham lah tu. Orang utara ni mampus tu biasa tau. Ni nampak apa ustaz ni mampus tu kami biasa lah. Orang utara. Nah, kalau orang Johor mampus ni pelik kan. Kami utara ni biasa bangun pagi letih nak mampus. Tapi tak mampus pun. Lepas tu abang kat bini awak lapar nak mampus dah. Lapar nak mampus. Makan. Kenyang nak mampus. Kenyang nak mampus. Lepas tu mengantuk. Mengantuk nak mampus Lepas tu pejam mata mampus Pejam memang mampus Tapi tak mampus itu biasa tuan-tuan. Satu lagi orang utara, lagu mana? Tak lagu mana? Saya pengetua saya tu, orang Kedah Pekat tu. Kita ni nak buat acara ni lagu mana? Kita kalau dah buat nanti lagu mana? Duk lagu mana? Ada seorang tu cikgu orang Johor yang kat tangan. Puan Hajah, kita nak nyanyi lagu apa Puan Hajah? Lagu mana? Pelik dia. Ni mampus je biasa. Kan dia kata jamaah ikut saya. Subhanallah. Semua tawaf. Subhanallah. Senang. Ni kadang-kadang baca buku. Bila baca buku Allahumma Rabbana hablana min azwajina. Last sekali Kaabah dekat sini, dia tawaf dekat sana. Sebab tu penting mutawif. Mutawif dia pegang. Subhanallah. Saya dengan Ustaz Aslim Bollywood. Itu kami partner lah. Dia suara dia sedap. Subhanallah. Jadi jamaah pun layan. Bila dia suara sedap, semua duduk subhanallah. Bangladesh berikut tak? Subhanallah. Kadang Bangladesh berikut. Sebab dia orang tak pernah buat macam tu. Bangladesh ni ikut semua. Jadi subhanallah. Round kedua alhamdulillah, ikut macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la akbar, la haula wala Allahumma shalli ala Muhammad, astaghfirullahalazim. Senang lah. Kalau kita astaghfirullahalazim, 7 lah tu. Ataupun la ilaha illallah, berapa tu? La ilaha, subhanallah, la 3. Tak perlu dah pegang buat tasbih, senang. Ni kalau baca doa lupa. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Konsentrate, baru jaga. Pernah saya duk tawaf tu bawa cerita tuan-tuan dalam kursus umrah. Umrah betul. La ilaha illallah, bawa jamaah ni. Semua pakai ikut. La ilaha. Masa tu kat 200 orang lebih.
Sedaplah kami ni. La ilaha illallah. Dia jadi macam semua pakat takut. Dan rentak tu. La ilaha illallah. Jadi semangat. Tiba-tiba geng Turki. Mereka akan ramai. Mereka dah habis. Mereka rempuh kami. Rempuh tu datang. Saya pun la ilaha. Tarik! Saya kata tariklah sebab kami ramai. Tarik tu bagi jalan. Toreh yang belakang tukar tu Tarik. Habis tawaf saya tanya, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata tarik tu bagi jalan. Mana kami tahu. Mangkuk ayun je dia bagi tuan-tuan. Saja nampak nak lena merapua sikit tuan-tuan, no? Jadi dah habis tuan-tuan tawaf. Saya dah bawa depan multazam. Ingat, tempat mustajab, multazam. Tempat mustajab, belakang makam Ibrahim. Tempat mustajab, Hijr Ismail. Tempat mustajab, Raudah di Masjid Nabawi. Tempat mustajab, ketika wukuf di Padang Arafah. Mustajab di sini, ketika 9 Zulhijjah. Mustajab di Malaysia, ketika khatib antara dua khutbah. Khatib duduk antara dua khutbah tu, mustajab. Mustajab lagi, ketika malam-malam Lailatul Qadar. Mustajab lagi, ketika hari raya. Tu mustajab ni, tempat mustajab. Ketika duduk depan multazam, saya kata jamaah, doalah depan multazam. Pakcik duduk sebelah saya. Dia doa yang sama. Ya Allah, kau bagilah aku mati ya Allah dalam kain ihram yang aku pakai ya Allah. Dia ulang yang sama. Bila ulang yang sama, saya tengok dia menangis saya. Habis tuan-tuan, doa semayang sunat tawaf, kami pergi sa'i. Di sa'i tuan-tuan, mereka gunting rambut. Saya suruh dia orang pegang rambut tu, saya angkat tangan. Ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, seperti mana gugurnya rambut kami ketika kami tahlul ya Allah. Ampunlah ya Allah. Mereka gunting tuan-tuan, air mata mengalir. Menangis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak tahu hebatnya, tuan-tuan pergi dengan saya. Pasti menangisnya. Kalau tak menangis, memang nak mampus tuan-tuan. Cerita. Sebelum habis ni, dalam cerita ada cerita. Saya bawa jamaah umrah pada 2005, bulan 12. Ada seorang tuan-tuan meja. Meja ni tuan-tuan, dia ni orang panggil Islam liberal. Tahu tak Islam liberal? Sembahyang tak penting. Bini tak payah pakai tudung. Tapi anak dia bagus tuan-tuan, menantu dia bagus. Menantu dia datang jumpa saya, Ustaz, kalaulah Ustaz boleh ceramah, bapak mertua saya boleh pergi umrah. Alhamdulillah Ustaz, saya nak bawa bapak mertua saya. Mak mertua saya 72 tak pakai tudung Ustaz. Saya kata tak apalah, bawa dia ke masjid Ulu Kelang. Jadi dia orang bawa. Ni meja ni tuan-tuan, meja ni meja zaman askar Melayu. Tak cakap Melayu. Mak dia ni, mak mentua dia, bini dia Chinese convert. Jumpa cakap orang putih. Jumpa saya, Ustaz, how are you? Cakap orang putih lah. Saya kata, ya Allah, aku nak ceramah. Macam mana ni? Saya ceramah 3 jam. Menangis semua. Meja ni, mungkin dia tak faham pun. Sebab dia cakap orang putih, saya cakap Melayu. Rupanya habis menangis apa semua, saya pergi belakang tu. Dia datang belakang, dia masuk. Dia jumpa saya. Ustaz, you are very good speaker, dia kata. Kamu ni penceramah hebat. I think for the future, you become a YB. Dia kata masa depan nanti kamu jadi YB. Oh, dia kata saya yang berhormat. Saya kata I don't want to be a YB, I want to be a ustaz. Why? Dia kata why? Saya kata ustaz, if you go to restaurant, you will eat free. Kalau kamu pergi restoran, makan free. Betul tak? Baru ni saya pergi tu. Ni dekat RNR apa Elina makan sakotel. Makan tokek kedai tu. Ustaz, selfie boleh tak? Saya pun boleh. Dalam hati, mesti free yang ni. Habis tuan-tuan nak pergi bayar. Ustaz, saya nak belanja Ustaz. Saya kata kenapa belanja? Duit saya laku ni, duit laku. Ini boleh ni. Dia kata tak. Ustaz simpan. Saya kata, abang belanja saya, abang dapat pahala di akhirat. Saya makan, tai berak, jadi tai. Abang untung. Betul tak? Mak Ustaz. Ni, saya ni lepas ni, bukan makan apa lagi ni. Siapa nak belanja? Lu pahala di akhirat tu.
Ustaz tengok makan free. Kalau jadi yang berhormat macam mana? Masuk restoran, kira semua, kira saya bayar. Yang berhormat kena bayar. Buat apa? Baik jadi ustaz makan free. Lagi ada makan kan? Ada tak? Free ke kena bayar? Free. Tengok. Tuan-tuan, I don't want to be a wabi, I want to be a ustaz. Dia kata, pandai dia tu, you are very good speaker. Kemudian dia jumpa saya, ustaz, I want to follow you. Bila dia kata I want to follow you, menantu dia ni 76, pergi mana pun tak nak tuan-tuan, tiba-tiba nak ikut saya ikut umrah. Ni menantu dia buat, ustaz macam mana tackle dia ustaz? Saya dah ajak macam-macam, dia nak pergi ustaz. Tuan-tuan, saya bawa masuk Kaabah, saya buat ni sentuhan kalbu, dia tak menangis. Saya duduk depan multazam, dia tak menangis ni, meja ni. Tapi bang, Jabal Rahmah, saya bawa naik Jabal Rahmah, saya pergi kat dia, Major, where is your wife? Mana isteri kamu? There. Dia tunjuk macam tu lah. Saya kata, Major, come on, call your wife to hug you. Panggil isteri kamu peluk. Darling, come here. Cakap orang putih bang. Bini dia main. Bini tu pakai tudung semata-mata pergi umrah. Datang peluk. Ni menantu dengan anak di belakang dengan cucu. Duk tengok apa saya nak buat ni. Tonton bayang ni. Menantu ni kata apa? Kalau ustaz boleh bagi bapak mentua saya menangis, kepala gangster ni, ustaz hebat. Dalam hati saya, macam mana aku nak buat ni? Bang, bahasa Inggeris bang. Aku bahasa Melayu pun utara lah. Ni bahasa Inggeris ni. Saya pun pergi. Bisik kat telinga dia. Major, how many times you say to your wife that you love her? Berapa kali kamu pernah kata dekat isteri kamu, kamu sayang dia? Never. Tak pernah. Tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris ni, saya pun, Major, come on, in front of me, you just say one word, I want to hear, I love you. Ni, depan saya ni, saya nak kamu kata, satu perkataannya, I love you. Dia pun tengok bini dia. Darling, I love you. Dia menangis. Bila dia menangis tuan-tuan, saya pergi dekat telinga dia. Dalam bahasa Inggeris, pum-pum-pum-pum, dia menangis tuan-tuan. Dalam hatiku, aku cakap apa aku pun tak faham. Tapi Major tu menangis tuan-tuan. Saya dalam hati, mampus dia. Major tu menangis. Habis menangis dalam hati, apa aku cakap ni kan? Habis tuan-tuan, bila menangis, ni menantu dia, anak dia. Ustaz, Major menangis Ustaz. Menangis. Rupanya tangisan itu tangisan terakhir. Dia balik 40 hari tuan-tuan. Cukup hari yang ke-40, memang dia menangis sungguh lepas tu. Menangis aja. Jumpa saya menangis. Nak balik menangis. Hari yang ke-40, dia meninggal di hospital Singapura. Allahu Akbar. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih ni, saya nak bagi tahu itu tempat mustajab. Pak cik ni, ya Allah, dia doa macam ni. Akhirnya kami naik tuan-tuan van, pak cik ni tak bercakap apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai dekat Muzdalifah, kita jamaah turun, ambil wuduk semayang. Dah siap sembahyang tuan-tuan. Pak cik ni sembahyang, naik van balik ke Mekah. Kami relax dulu lah, sebab kami ni orang biasa aja, bukan ikut tabung haji. Kita boleh buat keputusan sendiri. Jadi balik ke Mekah, sampai di hotel nama Qurtabah. Orang tak ada, duduk di Mina. Kami 25 orang. Jamaah turun. Ni hotel Qurtabah. Sekarang dah hancur dah runtuh. Depan tu Babul Umrah, tu pun hancur dah. Ni, tanah haram ni. Dia pakai kain ihram, baru sembahyang subuh. Kita jamaah turun, kita rehat. Lepas zuhur kita pergi Mina. Pakcik ni tak larat, dia sakit lutut. Saya buka pintu, turun pakcik, 82 umurnya. Dia turun-turun tuan-tuan, dia pijak-pijak, dia tak larat. Terus dia lemah-lemah, dia jatuh. Dia jatuh tuan-tuan, saya reba kepala dia. Bila reba kepala dia, dia memandang ke langit, dia sebut Allah. Dia meninggal atas reba saya. Dia mati dalam kain ihram. Dia mati dalam wuduk baru solat subuh. Dia mati depan Babul Umrah di tanah haram. Dia mati seperti mana dia doa di dalam ihram. Kita nak kata apa orang macam ni? Jamin syurga. Bang, 9 Zulhijjah bang, doa mustajab. Bang, puasa bang. Doa bang. Siapa yang rasa nak murah rezeki, doa ya Allah bagi aku murah rezeki ya Allah. Bang, murah rezeki bang. Murah rezeki bang. Ya Allah, aku ada isteri ya Allah, tak boleh didik ya Allah. Macam mana nak buat? Ya Allah, kau lembutkan hati dia. Allah lembutkan hati.
9 Zulhijjah mustajab doa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, bila masuk 9 Zulhijjah, ada 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Apa yang perlu kita buat? Maka dikatakan korban. Korban tu apa? Sembelih lah. Tapi sedih lah Masjid Sungai Buloh ni. 10 ekor lembu, aku tengok tak cukup lagi nama. Tak cukup lagi tuan-tuan. Ada yang tulis lembu ni, mungkin dia tengok yang ni gemuk kot. Kalau buah bawah dia esok nak tumpang tak boleh. Dia buah belah ni pula. Bubuh lah bagi cukup satu lembu dulu. Betul tak? Ini tulis lembu ni. Lain kali tak cukup. Tulis bagi cukup satu lembu. Lembu ni ada orang tak mau join dengan dia, esok susah. Dia badan besar, nanti mesti saya duduk dekat ekor. Jangan kira itu kan, buat je. Yang penting ikhlas. Ya? Ikhlas. Kita bagi cukup. Boleh tak agak-agak 10 ekor lembu dekat masjid ni? Kampung saya 18 tuan-tuan, orang kampung 18 ekor. Ini orang kaya-kaya semua ni kan? Gaji ada tak sini 700? Ada tak? Ada tak sini? Ada kan? Mesti dekat-dekat 2,000 ke atas. Takkan seekor lembu tuan-tuan simpan RM160 sebulan kan? 12 dah 720 kata tu. Tuan-tuan bayar 700 lebih kata. Tuan-tuan setahun sekali aja 10 ekor. Alhamdulillah. Tahun lepas berapa? Lepas berapa? Banyak tak? Tak ada ha? Berapa? Ha? Tak ingat tu? Tu nampak sangat tak ada langsung bang. Buatlah bang, ingat Nabi kata, wahai Fatimah, buatlah akan korban, saksilah akan sembelihan. Setiap darah yang mengalir itu, Allah ampun dosa orang yang melihat sehinggalah darah tu berhenti. Tu, ampun dosa bang, itu kelebihannya. Tengok tu darah mengalir tu, ni gugur dosa. Allah Akbar. Ni tuan-tuan masa sembelih tu tengok dapat pahala. Gugur dosa orang yang buat tu. Ada orang kata, ustaz, saya nak tanya ustaz, yang mana boleh makan ustaz daging korban kita ni? Kalau sembelih di masjid ke, sembelih di rumah ke, sembelih di tempat sembelih, yang mana boleh makan? Saya kata semua tak boleh makan. Sembelih di masjid tak boleh makan, di rumah pun tak boleh, di tempat sembelih pun tak boleh. Hantu di mana? Sembelih di tengkok, garanti boleh makan. Betul tak? Sembelih di tengkok, di masjid boleh makan. Tu. Ada orang tanya, ustaz, yang mana lebih afdal korban ni? Lembu warna apa? Tanya tuan-tuan. Saya kata afdal dalam kitab kata warna putih. Kalau tak ada, warna hitam. Kalau tak boleh, hitam putih. Ada orang tanya, ustaz, warna hijau ada tak? Warna hijau. Pomok cuma Ada orang tanya, ustaz, kalau biru? Biru lagi tak ada tuan-tuan. Ada harapan kan? Warna apa pun tak apa. Yang penting gemuk. Tak ada cacat. Lembut, tanduk patah, telinga ni putih apa semua ni tak boleh. Yang elok kita buat yang elok. Sebab tu afdalnya benda yang besar. Afdal apa? Unta. Tuan-tuan tengok. Unta kalau tak boleh lembu. Tapi kita heran lembu kita tu nak sembelih tu Allahu Akbar. Sampai 12 orang. Tuan-tuan tengok di Mekah unta. Seorang lah unta tu. Dia pergi ni, pisau macam ni ya. Zup. Unta tu. Kambing seorang yang pegang seorang lah. Kita kambing Malaysia, mungkin orang yang sembelih tu dosa banyak pun, 5 orang sambil tu letak. 5 orang, seorang tekan kepala, seorang tekan perut, lawan, oi, tengok dah mati, oi. Tuan-tuan tengok Mekah, seorang je pegang kapit, zup, dan begitu. Lembu pun sama, tepuk-tepuk, pegang-pegang kaki, kita boom. Lembu kita 16 orang. Ikat sampai teruk tu. Ni dia punya ni tengkok. Weh, tahu ni. Dia dengan pokok-pokok tumbang. Allah nak sembelih tu ni. Punya teruk bang, sebab apa? Tak tahulah. Unta di sana punya senang sembelih. Unta tu dibawa ke sini, unta jadi susah. Betul tak? Oh, heran unta tu jadi susah. Allah nak kena ikat, nak kena tumbang. Tuan-tuan bayang tengkok di atas tu. Bang, sebab apa? Mungkin sana keberkatan dia hebat. Kita ni mungkin buat hati tak ikhlas pun ada. Kadang-kadang buat ni nak tunjuk kata hebat, bang. Kadang keikhlasan tak ada. Mereka di sana tuan-tuan, setiap orang buat satu korban. Walaupun sedikit seekor kambing. Sana kambing sana 300 ya di Mekah. Kami 300, sini kambing berapa? 800. Sini. Sebab tu tuan-tuan, buatlah korban kalau mampu. Kalau tak mampu, kita makanlah daging korban.
Tak ada masalah. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, 11, 12, 13 buatlah korban. Sebab apa? Kharada, yakni mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dikasihi, masa takat tu tak larat dah pun. Boleh no? Boleh tak? Boleh berhenti tak? Tak boleh lagi. Hampa boleh ngangau anda tak? Aku nak ceramah tak larat dah. Lepas ni ada kawan nak belanja kambing. Tu kena berhenti awal tu. Jadi insyaAllah 5 minit lagi. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, jadi apa yang perlu kita korban kalau tak boleh? Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Adapun tuan-tuan, korban ataupun kita nak buat sesuatu dua. Kalau boleh, hebat. Pertamanya, amwal, harta kita. Wa anfusihim, diri kita. Harta Kalau tuan-tuan tak boleh seekor kambing lembu, duit ada, bantu Kenduri macam mana? Duit kenduri saya bagi RM50. Jadi kan, tengok masjid, Allah Akbar. Apa boleh bantu? Saya support masjid ni. Bantu amwal, harta. Tuan-tuan ingat, bila bagi tuan-tuan, itulah milik kita. Infak yunfik, kamu bagi kamu akan dapat banyak. Lagi banyak bagi, lagi dapat banyak. Tak rugi bang. Keluar 10,000, dapat 100,000. Dunia ni tuan-tuan, Allah balas. Bukan manusia bagi. Tuan-tuan jangan susah hati. Sebab tu tuan-tuan, amwal, harta kita. Apa yang boleh kita buat? Yang kedua, nafs, yakni diri kita. Tuan-tuan nak pergi, duit tak ada. Datang ramai-ramai. Pegang tali pun jadilah. Pegang tali. Ada orang dia boleh sembelih. Ada orang dia boleh pegang lapah kulit. Apa? Ada orang dia tengok aja. Jadi datang tengok. Semua tu pahala. Tengok-tengok esok semua masuk syurga. Baik, kenapa masuk syurga? Tak datang pun masa hari korban. Saya datang juga tengok. Tiba-tiba ambil lembu tu jatuh, tahi terpelanting. Kena aku. Rupanya tahi pun masuk syurga juga, tuan-tuan. Sebab apa? Apa yang tuan-tuan boleh? Kalau tak boleh harta diri kita. Sumbangkan untuk ni. Surau Saujana Utama ni hebat tuan-tuan. Boleh datang ini nampak ni, banyak ramai ni. Saya nak tanya dulu, siapa yang umur 40 tahun ke bawah? 40 tahun ke bawah, anak muda, angkat tangan tengok. Tengok, orang muda ramai. Malam ni hebat. Boleh menang ni insya-Allah. Siapa 40 tahun, 60 tahun? 40, 60. Ramai juga, alhamdulillah. Siapa 60 tahun ke atas? Tak ramai dah tuan-tuan. Saluran 1 tak ramai dah, alhamdulillah. Saja melawak ya tuan-tuan. InsyaAllah ni anak muda ramai. Ceramah anak muda biasalah lawak-lawak sikit kan. Boleh kalau tuan-tuan marah minta maaf lah. Itu style saya. Untuk tarik anak muda ni. Ramai anak muda supaya kita sanggup korban. Boleh datang ni macam ni okey lah. Anak-anak muda ni ada yang tak balik kerja lagi apa? Tu nampak tu. Pakai baju t-shirt tu mesti tak balik kerja lagi. Ataupun tuang kerja. Kita nak yang gitu. Itulah korban kita yang boleh kita buat untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Dan saya rasa setakat tu ceramah saya insya-Allah dia beri manfaat. Tuan-tuan jangan lupa ya, 9 Zulhijjah jatuh pada hari apa? 11 kan? 11 Ogos, 11 September. 11 ke 10? 11 kan? 11. Sebab saya akan pergi haji pada 3 hari bulan insya-Allah. Jadi tuan-tuan 11 hari bulan September kalau ada kesempatan puasa, doa mustajab insya-Allah. Dan siapa yang ada duit, marilah kita korban ramai-ramai dan kita sedekahkan korban tersebut kepada orang yang memerlukan. Dan kalau siapa yang nak bantu korban, nak bantu ini saya bawa As-Safa Gel. Ini baguslah untuk siapa yang sakit lutut, sakit apa, orat-orat apa semua bagus. Sapu aja, dia memberi manfaat. Ini saya bawa untuk orang yang nak pergi haji ke umrah ke, ataupun semayang, makcik semayang, berdiri. Tak boleh kan? Duduk ya. Makcik sapu. Nanti dia boleh berdiri, turun, terus masuk dalam kubur. Gelak makcik. Yang ni pula ada kopi syifa. Yang ini penawar bagi orang lelaki dan perempuan. Yang 40 tahun ke atas tadi. Yang muda jangan. Dia angry bird. Baru dia ada seorang pakcik datang jumpa saya. Ustaz, dia pergi jumpa isteri saya. Dia nak malu. Ustazah, kopi Angry Bird satu.
Bukan kopi Ashifa. Bagus tuan-tuan. Minum malam-malam. Dia kencing lawas. No. Satu lagi. Adik-adik ni. Adik ni. Ini. Jelly. Kalau dulu kismis, ini jelly. Dia untuk minda. Yang nak hafal Quran apa semua baguslah. Jadi siapa nak, ini RM20. Ini RM40. Ini RM25. Boleh bantu mahal tafsir saya tuan-tuan. Dan saya malam ni tuan-tuan nak cerita. Saya ada masalah besar tuan-tuan. Saya ditipu pembelian bas. Tuan-tuan tahu kan? Sampai sekarang bas tu tak dapat lagi tuan-tuan. Mereka tipu macam-macam. Mereka buat hantar kata bas dah dapat, tak dapat tuan-tuan. Sekarang dia jadi kes mahkamah. Dan Chinese tu pun dah kena tangkap lah, kena reman. Dan esok saya nak pergi pengecaman. Betul tak yang ditangkap tu? Dan tuan-tuan doalah. 220,000 tuan-tuan, derma orang. Orang kata apa ustaz bayar cash? Bang, tuan-tuan kena tahu rentetan dia. Bas tu ada sebiji dekat dealer tu. Takkan nak buat lari. Dia kata ustaz